Tiada satu negara di seluruh dunia yang bertuah selain daripada negara yang tercinta ini. Kita sudah pun menyaksikan pemerintahan Ar-Rahman yang dimulai oleh pertama, Tunku Abdul Rahman. Kedua, Tun Abdul Razak. Ketiga, Tun Hussein On. Keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan keenam, Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak. Nyata daripada gabungan huruf-huruf nama di atas membentuk perkataan Ar-Rahman iaitu nama serta sifat Allah. Wazan Ar-Rahman mengikut tata bahasa Arab mempunyai pengertian sifat sementara. Sifat Ar-Rahman meliputi semua manusia sama ada orang Islam atau bukan orang Islam serta makhluk lain. Yang hanya berlaku di dunia sahaja, iaitu hanya sementara sahaja. Sebab itulah pemerintahan Ar-Rahman tidak berterusan tetapi telah pun tamat dengan berakhirnya pemerintahan Dato' Seri Najib Abdul Razak. Selepas jatuhnya pemerintahan Dato' Seri Najib Abdul Razak pada PRU ke-14, tidak ada satu parti yang memperolehi majoriti 2/3 melainkan terpaksa bergabung beberapa parti untuk layak memerintah. Akhirnya gabungan parti ini juga tidak memerintah setelah satu komponen parti menarik diri seperti Parti Bersatu telah menarik diri dari Pakatan Harapan dahulu. Maka berlakulah rampasan kuasa dengan tidak mengikut aturan demokrasi, pemerintahan pintu belakang. Ini kerana yang memerintah bukanlah yang dipilih oleh rakyat. Dan begitu juga pada PRU 15, tiada satu parti yang memperolehi 2/3 majoriti sehingga perlu bergabung dengan parti lain bagi membentuk kerajaan. Gabungan parti ini juga tidak terjamin pemerintahannya selama 5 tahun. Ini kerana ada kemungkinan akan berlaku peristiwa seperti yang berlaku pada PRU ke-14 dahulu. Jadi boleh dikatakan pemerintahan kerajaan yang tidak stabil berlaku. Kenapa ini berlaku? Seperti dinyatakan di atas, pemerintahan Ar-Rahman telah berakhir pada pemerintahan Dato' Seri Najib Abdul Razak. Manakala pemerintahan pada PRU ke-14 dan 15 ini adalah merupakan pemerintahan peralihan untuk fasa pemerintahan Ar-Rahim. Dalam tata bahasa Arab, wazan Ar-Rahim adalah sifat berpanjangan yang meliputi hanya orang Islam yang beriman di dunia dan akhirat. Maka pemerintahan Ar-Rahim adalah pemerintahan berterusan hinggalah pemerintahan Imam Al-Mahdi Robi Allah. Pemerintahan Ar-Rahim ini hanya terdiri daripada orang-orang Islam yang beriman sahaja, yang merupakan parti Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 56. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Bilakah pemerintahan Ar-Rahim ini akan bermula? Keadaan agama Islam serta umat manusia terutama umat Islam di Malaysia ini hanya boleh diselamatkan dengan melaksanakan undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlandaskan fahaman Ahlus Sunnah wal Jemaah bukan undang-undang ciptaan manusia seperti demokrasi. Ini kerana demokrasi telah terbukti membawa kehancuran di merata dunia terutama dari segi moral. Ini petanda bahawa tidak lama lagi akan bermulanya kerajaan pemerintahan Ar-Rahim. Adakah pemerintahan Ar-Rahim ini sebagai andaian atau ianya pasti akan terjadi? Kita lihat urutan dari nama Tunku Abdul Rahman hinggalah Dato' Seri Najib Abdul Razak, ianya telah membentuk perkataan Ar-Rahman. Ini bukan kebetulan tetapi ini merupakan urutan yang sengaja diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Daripada ini kita faham dan yakin bahawa pemerintahan Ar-Rahman akan Allah teruskan dengan pemerintahan Ar-Rahim.
Ini adalah rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bumi bertuah ini. Seharusnya kita umat Islam mengharapkan dengan penuh keyakinan agar rancangan Allah ini menjadi kenyataan dalam masa terdekat ini. Ini adalah merupakan anugerah teristimewa yang tidak diberikan kepada umat-umat Islam yang lain, hanya untuk kita terutama umat Islam di Malaysia ini. Kita umat Islam seharusnya amat bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Dia telah memilih negara kita yang tercinta ini menerima anugerah yang teristimewa ini daripadanya. Sesiapa yang tidak senang hati atau menolak kemungkinan ini atau tidak ingin melihatnya terjadi, maka sesungguhnya dia akan terlepas dari rahmat Allah. Mari kita berdoa agar pemerintahan Ar-Rahim ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan dalam masa terdekat agar kita selamat dunia akhirat.